agree to do the talk regarding the popular writing. Is going to be very beneficial to all the lecturers. Alright, let me please give me about 2 minutes to brief you all what we're going to do today. For today, for the first hour, Dr. Aspa Lila will give a talk on the popular writing, and then after that, let's say around 10 o'clock, we're going to give you around about 1 hour to 2 hours to do the writing until let's say until 11:30 lah maximum lah, 11:30. So we have about 1 hour and a half. And then after that, I need you all who have done the writing to put your name and your title of writing in the chat box, chat box in the Teams, so that we can change with our friend. Maksudnya kita akan bertukarlah artikel. Artikel yang pertama akan dicek yang artikel kedua, orang yang kedua, dan yang ketiga dengan empat lah. So yang dua akan cek nombor satu akan cek nombor dua. So that if we do this, we could have 2 articles untuk publication lah. So it's good for us. Tu dalam 11:30 lah, 11:30 lah kalau boleh lah, kita cuba. Maksimum sampai pukul 12 lah, kita last kali 12 lah kita cuba. And then after 12 sampai pukul 12:30 ke, kita cuba submit our article lah dengan friend kita tu lah. Boleh tak? Jadi macam ni, let me explain again. So for the pukul 9 to 10 o'clock, Aspa will give the talk, and then 10 to 11:30, kita bagi sejam setengah lah, 1 hour and a half to do your writing. And then after that, put your name and your article in the chat book. And then kita tengok nombor 1, we email your article to nombor 2, the author nombor 2 tu. And then nombor 2 akan email pada nombor 1. So dia we can check our artikel lah, nombor 1 dengan nombor 2 dengan nombor 1. And then when publication, bagi nama dua-dua lah, so that we both will dapat publication, 2 publication lah. And then kalau rajin, if you have more than 1 article, then you can put your nama lah. Tapi janganlah letak berturutan, nanti tak ada siapa nak check pula kan, you takkan you nak check you sendiri. And then after that, around kita cubalah 12 to 12:30, maksimum pukul 1 kita cuba submit insyaAllah. If you need more time boleh, maksimum saya rasa kita boleh cuba tulis ialah 2 jam lah paling maksimum, until 12:30 lah, at least more than ada, and then ada time for check up about half an hour. And then pukul 1 dah boleh ni lah, kita cubalah mana yang kita daya. Tapi yang penting kita cuba do the practical, and then during your practical writing tu, boleh tanya Aspa lah, if you have any question you can ask Aspa Lela during your time tu 10 to 11:30 tu. Alright, clear tak? Boleh tak? Faham ke? Clear. Alright, Alhamdulillah. Kita cuba Alright, terima kasih, itu dari saya. Okay, thank you very much Dr. Azrul Hafiz. Tanpa berlengah lagi, kita nak jemput speaker kita hari ini. Sebelum saya serahkan majlis, saya ingin kongsi sedikit biodata penceramah kita hari ini. Dr. Aspa Lila merupakan pensyarah anatomi di Fakulti Pergigian. Pernah berkhidmat sebagai doktor pergigian di KKM, ijazah sarjana muda dari Universiti Sains Malaysia, dan sarjana dalam perubatan anatomi dari UKM, dan juga ijazah Dr. Falsafah PhD dalam bidang forensik antropologi dari UKM. Diploma in Islamic Studies dari Aries University, CJ Pengajian Syariah dan CJ Pengajian Usuluddin dari UM. CJ Intensif Bahasa Arab dari Universiti Sains Islam Malaysia dan bertalaki di beberapa pondok di Malaysia. Okay, buat masa sekarang, beliau mengajar beberapa bidang termasuk anatomi manusia, statistik perubatan, oral biology, menyedia pelajar dalam klinik konservatif, dan juga menjadi koordinator untuk subjek anatomi, oral biology dan odontologi forensik di USIM. Beliau sangat aktif dalam bidang penulisan buku dan penerbitan artikel berimpak tinggi dan sering membentangkan kertas kerja di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa.
Dan beliau juga sering mendapat jemputan sebagai penceramah dan pembentang kertas kerja di dalam dan juga luar negara. Setakat ini beliau telah menghasilkan 5 buah buku yang menggabungkan ilmu akli-nakli sebagai penulis utama dan bersama. Bukunya bertajuk Fiqh Pergigian, Fiqh Forensik, Integration of Nakli Akli, Conceptual Framework of the Bachelor of Dental Surgery Program, dan yang terkini Ilmu Pergigian Implikasinya Terhadap Bacaan Al-Quran, buku buku Fiqh Forensik Antara Hidup dan Mati serta Forensik in Forensic Medicine. Sekarang beliau sangat aktif dalam penulisan akhbar dalam menjawab isu-isu semasa di Malaysia. Okey. Jadi tanpa berlengah lagi, saya ingin jemput Dr. Aspalela, sahabat saya, untuk meneruskan majlis. Dijemput Dr. Aspalela. Untuk peserta, jika ada soalan boleh tulis di chat. Dan mungkin kalau Dr. Aspa nak jawab terus atau at the end of di hujung talk. Boleh, nanti kita tengok channel. Okay, alright. Okay. Okay, thank you. Dijemput Dr. Aspalela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Thank you to the moderator for today, Dr. Zuraira. I would like to thank Dr. Prof. Madia, Dr. Azrul and the team that invited me to give this talk. I think the Dean also here, Dr. Ainuddin, all the Deputy Dean, the Ketua Jabatan and all my friends. So today I would like to share a little bit experience about bengkel penulisan kreatif. Firstly, I would like to special thanks to Dr. Azrul to create this one, because actually when Dr. Azrul asked me to give a talk, he already told me on early January in faculty meeting. He said that Aspa will give a creative talk, a popular writing talk. So I said, in myself, I never say no to my boss. I said, okay, I try. But at that time, actually, I only published 5 articles, 5 sahaja. So I said to myself, how can I share my experience only 5 to my friends? So Alhamdulillah, with the niyats of I want to share my experience, I promise for myself, because I'm not my deputy there anymore, so I have ample time to write. So I use the time to write as much as possible within. I said that this is January, so Azrul said that you need to give a talk on April. I said okay. In myself, I said okay. I challenged myself that I will publish, insyaAllah, at least 30 articles or rencana akhbar within 3 months. I challenged myself. So with doa, and then I said, insyaAllah, for benefit of my friends and myself too, I try my best, okay? So I'm not an expert in this area, but I try to share. You all say with me, kita sama-sama membesar. So if I'm wrong, please correct me. So first thing, why you want to do a creative article? Actually, when you write, publication like Journal Impact, only you and supervisor or people in your field read it. But if you share your knowledge in the society, and kita as academician, we not only share knowledge to our students or our colleagues, but we need to share our knowledge, kesarjanaan, to the society.
So there are many negative knowledge from our society that we need to correct it. So firstly, you need to know that when you write article, 2 juta or 32 billion people read it and it's a benefits. So pahala yang sangat tinggi. And if you write a high impact journal, you need to do a research, and then you need, and sometimes 1 year and then 2 years you will not publish and then reject, and it takes time. But if you write a creative popular writing, actually you the faster that I publish in within 30 minutes, because the issue is hot. So I just submit. Suddenly, after 30 minutes, I check, dah publish. It's very impressed because it's hot. So before this, you publish an article. Sometimes people reject you, but in the rencana or surat khabar is very versatile. They do. Sebab kita we send to the pendapat. So it's up to us what want to give to. So I hope that semua tanamkan niat, sebab ada 3 perkara, 3 things that you die but still pahala to continue, iaitu ilmu yang bermanfaat. So when we publish in the article in the rencana, so whole of the world, not Malaysia only, read your article and the benefits. So niat, actually my talk is half is about motivation and another half is a technical issue, because I think that the motivation is very important, because if no motivation after this, then you don't do lah. So I give a motivation, so next time we will continue our works writing, even though sampai pencen, sampai matilah kita try to share our knowledge. Actually everybody can write, everybody have knowledge, everybody have master, everybody have PhD. I think everybody have a talent to write, just a little bit polish, and also a little bit the trick and tips you need to know. So you remember that if you write an article journal, it's only 2 people or 100 people reads, but if you write a rencana or newspaper, 2 million readers. Sometimes Indonesia, I also have followers from Indonesia. You remember that in Indonesia 300 million, 300 juta, dia 10 kali ganda daripada kita lihat. So pahala dia, ya Allah, Masya Allah. Even though you spend 30 minit je untuk write one day, and then you punya pahala tu berpanjangan. But I will share the tips and tricks. Again, I thanks to Azrul for challenge me. So I only published 5 articles. Actually, I start to write rencana at 2014, 7 years ago, when I attended Dr. Surani class. But masa tu tak confident. I'm not confident to write. So lama, setahun satu, lepas tu 2015 satu, lepas tu senyap, tak ada. Lepas tu, that's why bila Azrul tu, masa tu saya baru 5. So, I just said that I only 5. So I take a challenge. So I target 30 article akhbar before April to give talk to you all. So thanks Azrul. Okay. So Alhamdulillah, Allah open the banyak rezeki. So I managed to publish 3 months. Publish 44 articles. Even one day, kadang-kadang 3 article publish. So now when you see to InfoPro, every day my face sometimes 3 article in one time. So but don't worry, I will share the tricks and tips. Okay, this is the 44 article that I wrote with. I'm not wrote alone. If you wrote alone, 400 patah perkataan tu tak gerak-gerak. I myself lah, maybe other people that expert laju lah, but saya tulis satu perkataan tak gerak-gerak. So I need a team. I need a member, at least 2 people. So dia sangat bahaya sebab bila kita tulis fakta salah, habis
kau kena kecam punya. Netizen ni kau jangan tersalah fakta, memang kena kecam. So my advice for the beginner, kecuali dah jadi profesor ke Prof Madam mungkin boleh alone, but for the beginner please try at least dua orang supaya orang tu akan check dan kawan lagi akan check. Okay. So when you see the tajuk so the tajuk integrasi nakli dan akli. So saya tulis ni semua dengan orang yang different dalam pakar yang berbeza. So yang ni saya tulis dengan bidang agama. Jangan abai kebersihan mulut ni, saya tulis dengan orang farmakologi. Sabar ni saya tulis dengan kawan saya dekat UiTM, Florida, perlu untuk elak keris. Ini saya tulis dengan Hazira. Sebab Hazira kata, Kak Aspa, saya nak tulis juga. Saya kata, okay. You right, okay. Okay, mula-mula tu kaku sikit lah sebab Hazira ni dia duduk dekat overseas kan. So bahasa dia agak kaku. Tapi bila kita betulkan, kasi cantik, sedap lah, ada flow. So saya sebenarnya sekarang ni saya dah jadi macam sipu lah. Saya letak intro, saya letak penutup. Tengah-tengah tu content, so orang yang nak tulis dengan saya lah. So saya betulkan sikit, lenggok bahasa dan hantar. Sekarang sehari kan 5-6 orang bagi kat saya sampai saya kata sampai tak sanggup. Tapi tak apa, saya baca sikit slow. So sekarang pun ada 8 yang masih pending Malaysia Gazette dah tak nak terima saya punya sebab sekarang isu panas, isu politik dia ambil, dia ada isu politik so kita kena ikut perkembangan semasa. So dah nak puasa ni kalau boleh tulis pasal puasa. So pasal Florida, jangan sebar maklumat selidik. Ini saya tulis dengan Timbalan Dekan Penyelidikan FPSK. Ibu mengandung jangan abai kesihatan mulut. Ini saya tulis dengan Dr. Alwani. Siapa lagi? Ni rawatan akar. Rawatan akar merawat gigi yang sudah mati. Ni RCT pun boleh keluar. RCT saya tulis dengan Hajar. Ni antara yang buat dalam FPG punya ni lah. Dan dia orang saya approach diorang ataupun diorang approach saya. Kata nak tulis juga kat Aspa. Okay. Kata okay. We will write. So ni itu case anti-vaksin. So kita nak bagi pendidikan kepada masyarakat tentang vaksin ni. Sebab masa tu banyak anti-vaksin. So kita kena bagi education to the society. So awas sugar baby. Ada case sugar baby meningkat. Saya tulis. Ini saya tulis dengan supervisor saya, Prof. Farida, pasal penyakit kelamin. Kita ni daripada Prof dekat USM yang ni swab COVID-19. Ni saya tulis dekat dengan ENT. Pakar ENT nak cerita pasal macam mana swab tu, how they swab taken from the ear, nose and throat. So actually I wrote sikit je, tapi the technique is you need the partner yang expert dalam bidang tu tulis contents, and then sometimes if the partner also not expert, I write half lah. Dia write half and I will write half. So kita melengkapi antara satu sama lain. Ada juga dia tulis semua, saya baiki certain. Ada tu dia memang perfect. Saya kata saya tak payahlah tulis nama saya sebab saya tak tahu apa-apa. Saya baca 1 minit, saya kata it's perfect, just send. Kata tak nak tulis juga nama Aspa. Okay, alhamdulillah lah. Okay. So kata sampai satu tahap banyak sangat, saya kata hantarlah sendiri. Aku dah malas nak check. Ada juga So ikut keadaan. So sekarang kena pilih lah. Okay, derma organ, autism, naik basikal pun pasal tidur. Lepas tu you need to up to date. My friend, you kena tahu hari autism sedunia, hari tidur sedunia pun ada. Hari ginjal sedunia pun ada. Kena tahu tu. Kena up to date. Bila hari ginjal sedunia, bila hari glaukoma sedunia, saya pun baru tahu. Sebab ada satu tim ni, dia memang check hari ni hari apa. You know, ada hari doktor sedunia, ada 10 hari. Ada 10 hari. Setiap negara ada
Yang hari tu US punya sebenarnya, Malaysia 10 Oktober. So kita sebenarnya up to date, okay? So endometriosis, dermal organ, tiptisan yang tidak ternilai, malam tidak berbau ni cerita pasal naik basikal. Dah ngarut pun publish So ni back to school. Orang nak balik sekolah apa semua ni, duduk asrama ke apa, cerita je. Tapi kita kena baca sikit lah. Saya said there is no input, there is no output without input. You need to read the latest one, and then you need to share some fakta, some cerita dan isu semasa. I would say you are the best. You are the best. Allah said, and the time flies so fast. If you late, other people will go first. So Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berdialog dengan malaikat. Nah, malaikat kata, kenapa kau nak lahirkan manusia ni? Manusia ni sifatnya perosak. Manusia ni sifatnya perosak. Allah kata, aku tahu, kau tak tahu. Maka Allah dialog seterusnya antara Allah dan malaikat, Allah dengan Nabi Adam. Bila Allah suruh Nabi Adam menyenaraikan nama-nama di muka bumi ini, malaikat tak dapat senaraikan, tapi Nabi Adam dapat. Maka kita is a human is the best creation, the best creation. So we need to produce the best. Sebab Allah akan soal kita, apa kau buat di muka bumi ini untuk membantu ummah. So we need to have a mission. We have a dunia and we want to that. Semua akan mati. So apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Okay, you kerja, you dapat gaji. Apa yang extra yang kita supaya kita terpilih menjadi ahli syurga kan? So at least sebenarnya kita akhirnya kita nak pergi akhirat. Semua akan mati. Set our plan. So do your best. Be a best Muslim, best wife, best husband, children, best lecturers, best student, best friends in your life. So yeah, I just to share that I got a Pensyarah Lecture Awards in 2015. That time I got 3,000 ringgit. And another one awards during the penyelidik harapan, sains teknologi dan perubatan. The award is quite prestigious because kita fight empat fakulti, FKAB, FPG, FPSK, FST. So dia tengok publication yang paling tinggi in 2018. Alhamdulillah, I got the highest one. So this is a few penulis prolific dan sebagainya. So I just say secrets how I did it. The secret one is a doa. When you want to start anything, you want to start your publication, so doa. So saya doa, memang spesifik saya doa, ya Allah mudahkan urusan penulisan rencana akhbarku, jangan disukarkan. Kita kadang-kadang kita tak doa, tu yang tak publish satu paper pun. Kita kurang doa. Kita kurang fokus, kita kurang doa. So doa, ya Allah aku tahun ni aku nak publish 30 rencana. Cuba doa, ada berani? Doa tu kena yakin dan berusaha dalam masa 3 bulan sebelum aku bagi talk. Bantulah aku ya Allah. Memang spesifik saya doa. Alhamdulillah Allah bagi bukan 30, 44 rencana. Alhamdulillah. So secret tu plan and focus. One day one article. Spend 30 minutes every day. So pukul berapa yang you rasa otak you boleh fikir, ada idea. Kalau saya tengah malam, semua orang tidur, pukul 2-3 pagi saya bangun, semaya jam. So saya tulis sekejap. Kadang-kadang boleh 2-3 artikel in 30 minutes. It's so fast. Because waktu tu, saya tak tahu you punya waktu climax bila. You all, everybody ada ke 2 petang, ada ke 3 petang, I don't know. So everybody have their own time. 1 week, 1 article. 1 month, 1 article. 1 year, 1 book. 1 year, 10 books. So you need to plan for the whole year. Terutamanya pada awal tahun. Jangan sampai bulan 12 baru plan, dah habis. So kalau boleh setiap tahun awal-awal dah plan. So tahun ni aku nak publish 5 artikel jurnal, berapa books, dah plan dah.
dah plan betul-betul dan follow the plan. So this is my sebab PhD lah, adalah dia punya milestone and so on. Secret 3, this is a teamwork. I said this is a teamwork. This is I wrote with the you need to have a teamwork sebab kita ni selalu down. So hari ni kita busy, kawan kita lah tulis kan. Esok kita pun busy, orang lain lagi tulis. So lebih ramai kawan, lebih banyaklah paper you tulis. So hari ni dengan kawan ni, esok dengan ni. Esok lagi kawan kita kan ramai. Seluruh Malaysia kan ada kawan. Orang Kedah, sekolah menengah, ustazah. Daripada fakulti lain. Janganlah fakulti pergigian je. Pergigian ni mesti sibuk. Asyik lihat masuk klinik je. Ini klinik. Kalau boleh keluar daripada kelompok. Kalau boleh selepas ni ada juga kawan standby di luar. Di luar supaya dapat membantu pendekatan publication. Dan mereka itu pakar dalam bidang-bidang tertentu yang kita tak pakar. Sebab gigi ni is very narrow and very narrow lah. Sebab saya ni kelebihan lah sebab saya mahir sedikit statistik dan saya bidang perubatan. So ada kelebihan di situ lah. Tapi you all tak apa. Memang mesti ada kawan juga yang bidang perubatan ke, bidang-bidang agama ke, fakulti sains teknologi ke, pemakanan ke. I cuba cari networking. The more networking. Saya juga ada, yang ni saya punya kawan ni is pakar linguistik. Dia pakar linguistik, ayat dia, power. So sebenarnya lebih ramai kita punya kawan memang ni saya sabar apabila ditimpa musibah. Kawan saya UiTM, ya Allah, bahasa dia memang dia memang budak cakap English ya. So ayat dia ya Allah, so saya tukar rompak balik apa tu. Tapi tak apa, kita melengkapi antara satu sama lain. Ini Florida ni dengan si siapa? Dengan Hazira kan. Ini dengan Dr. Alwani, dengan TTPI PSK, ibu mengandung jangan abai kesihatan mulut, dengan apa? So I not alone. I said I not alone. Ini bedah siasat mayat semasa pandemik. So COVID-19. So waktu COVID-19 panas, apa-apa saja COVID-19 ni tu kita pun panaskan. So saya ni bedah siasat sebab ada kes mayat lah apa benda tu semua. Kes jumpa mayat, saya cakap supaya dah jom kita write. Dan dia pula sebenarnya tulis ni boleh ketagih tau. Kalau dah publish satu, you rasa nak write every day tau. Jangan. So ni saya tulis dengan my supervisor. Bukti kukuh perlu ada bagi kes forensik. Ini ada kes waktu tu banyak kes pasal mati. So saya jomah dengan supervisor saya tulis. So dia tulis isi, saya tulis intro dengan conclusion pengajaran. Masukkan ayat Quran sikit, masukkan ayat-ayat panas pada mulanya, isi dia, isi tengah-tengah dia. Saya kasih panas sikit, kasih nampak macam rencana. Dia kalau mula-mula tu macam kaku sikit lah dorang-dorang ni, profesor ni. Macam ayat-ayat fact sangat. Dia punya ni sebenarnya macam ni, dia punya level of short khabar is level dia SPM je. SPM je, tak ada tinggi-tinggi. So saya kata kalau you lulus SPM, insyaAllah you can publish ya. So ni pasal sugar baby so variasi pada jarum suntikan. Ini saya tulis dengan Dr. Rafiki, FPSK, ada NS. That's why you tengok tajuk ni, saya bukan pakar bidang ni, memang saya tak pakar bidang tu. Ni rawatan akan merawat gigi mati. Ni si Hajar Umar, our endodontist. Yang kata apa aku nak bagi kat kau tajuk, buatlah pasal rawatan akar. Nanti Kak Aspa cantikkan sikit intro dengan conclusion. Nanti kita publish. Memang submit within 24 hours publish. Alhamdulillah, syukur. So suka-sukalah, happy lah kita kan. Memang first time memang best gila. Macam dapat 2 juta. Okay. Lepas tu glaukoma, buta dalam diam. Ini maksudnya hari glaukoma sedunia. So ada seorang doktor tu, dia memang dia freelance. Seminggu dia kerja 2 hari ke 3 hari. So kerja dia cari maklumat je. So mungkin ada antara kita yang nak jadi tim
cari isu-isu panas. So kita sama-sama siapa nak kupas je. So kita sebenarnya boleh strategize untuk meningkatkan publication. So malang tidak berbau. Kita pasal basikal je ni. Basikal. Pentingnya tidur dan kesihatan. Katalah. Masa dia bagi saya check ni, saya kata, ya Allah, kalau kita tidur ni pun kau nak kongsi. Mesti tak publish. Rupanya publish. Saya kata, ya Allah, amazing. Pasal tidur pun kau publish. Sebab tu ni cerita pasal pengalaman dia lah. Pasal isu lembakan Haussmann belum ada solusi. So tajuk tu kasih catchy sikit, kasih panas sikit, insyaAllah publish ya. Ada juga hantar tapi tak publish. Saya hantar sekali tak senyap. Macam GZ ni dia memang tak pernah balas. Senyap je. So saya hantar kali kedua. Kali ketiga kalau tak publish memang dia tak nak publish ya. Dia memang tak nak publish punya artikel. Artikel tu tak sesuai ke, dah tak panas dah. Pergilah hantar tempat lain. Hantar tempat lain pun tak. Saya bukan semua diterima, ada juga kena reject. Hantar tempat lain pun utusan tak nak terima, berita harian tak terima, metro tak terima. Cuba try lah, aku modify pergi hantar majalah sains pula. Cuba try. Sebab benda ni dah ada. So saya ada 8 ke 9 masih pending. That's why I said sekarang tengah panas politik. So siapa yang pandai jawab soalan politik can. But tapi panas sikit lah, kita as a academician bahaya juga nak jawab pasal politik kan. So I said it's a teamwork. Dr. Jihad. And this book is my first book. I wrote as a first author. And then this book I wrote, I said kita kena nak meletup tu satu buku tu. Cuba cari orang yang meletup juga. Contoh, I said when I did a fake forensic, I said, who is the first one in Malaysia? So kata, apa lagi waktu tu Datuk Zulkifli is a mufti that time, the popular one. So I approached him in the just 5 minutes only. I approached the PA in the masjid Nilai. Dia senang nak jumpa, dia dekat rumah dia kat Nilai kan. So jumpa 5 minit je. Kata saya tunjuk buku draft, kata okay, dia kata I will do in 2 weeks. Ada 21 soalan, saya bagi 21 soalan. So dalam 2 minggu tu saya tengok dia pergi Iraq, dia pergi Mekah, dia pergi mana. Kata bilalah Mamat ni nak siapkan buku memang tak siap. Lepas tu saya biasa Datuk dah janji kata 2 minggu. Lepas tu dia siap dalam masa sebulan. Dia siap. So dia publishkan buku ni under dia punya publication. Tu yang meletup tu biasalah. Masuk keluar surat khabar, keluar TV, show radio. Orang glamour, kita numpang kita menumpang saja. So alhamdulillah strategi. So this is a book that I wrote. So this is a popular writing dengan Datuk. Ni buku pertama sebenarnya. Integrasi ahli ada 5 orang termasuk saya. Dengan Datuk is a first author. And this is my first book yang saya wrote as a first author. Dr. Jihad also here. And then fixed forensic and ilmu pergigian dengan Dr. Zulfikar. Masa tu Dr. Zulfikar said to me, aku nak publish juga buku macam kau. Dia kata, okay, I said, jom kita publish satu buku. So I give a talk, I give a little bit topic to Dr. Zulfikar to cover, and then I wrote another to the pakar makhraj huruf to write. So kadang-kadang kita tak glamour, tapi cubalah cari orang-orang glamour supaya kita dapat memboostkan kita punya buku. So this book is I think a few doctor here also write in anecdote. Anecdote ni ramai penulis. Satu buku ni yang ada satu nama, 2 nama as a editor. So kita ada mungkin beratus orang tulis dalam buku. So Dr. Zalina saya rasa, Dr. Zaihana, Dr. Faiza, Hazira pun ada tulis dalam ni. Saya rasa diorang pun terror anecdote. So ni saya ada tulis satu puisi. Satu puisi. Puisi pun senang. Cerita dia. So dapat liputan di media mass and so on. Secret 4, you need to have a good mentor.
my mentor is Prof. Sujit Das. He said that just do it, you need to have a teamwork. And then I have also my mentor in statistics, the Prof. Noria. Anything I just show her for any statistic thing that she can help me. So this is my professor, Prof. Dr. Farida, my supervisor is in PhD. Dia memang help me a lot sampai sekarang pun. We contact each other and we write each other. Contohnya paper tu kata dia pun merajuk. Dia kata you tak ajak I pun write every day I see. So I said you want to write ke? I thought Prof tak nak. Dia kata no I want to. So I write. So apa tajuk Prof nak tulis? Lepas tu saya tuliskan dia dalam 4-5 artikel. Dia suka. So again dia tulis isi, saya tulis intro dengan conclusion. Dia kata don't delay, just do it, don't do perfectionist. This is my sifu journalist, Dr. Sreni. Dia tulis lebih daripada 1,000 artikel. Dia adalah sifu saya dan dia tulis dia adalah tenaga pengajar di fakulti FKP. Another two I think inspired me to write is Professor Dr. Nisalida. Saya pergi kelas dia kata dia write more than 700 article newspaper. Saya tersentuh bila dia cerita tentang bila dia tulis masa dia mengajar, dia seorang orang nak masuk Islam. Dia sedang mengajar, lepas tu ada seorang datang. Dia kata, doktor saya nak jumpa doktor. Dia kata, pasal? So orang tu datang, dia kata, actually I want to masuk Islam because I read your article. Dia kata, masa tu dia kata, macam mana ni? Saya bukan tahu macam mana nak masuk Islam, macam mana cara dia dan sebagainya. So Nik Salida cari macam mana tu. So orang tu masa kata, Nik Salida tengok balik, dia kata, kat part mana yang orang tu, yang dia tulis, orang tu tersentuh. So kita tulis, kita rasa biasa, tapi orang tu baca, dia tersentuh. So kerana artikel yang dia tulis tu, orang tu masuk Islam. Masya Allah. So kita niat, kita tulis tu, ada orang yang diberi hidayah kerana tulisan kita tu. Alhamdulillah, kita dapat pahala yang sangat banyak. In other words, is I inspired with the Permada Dr. Muzaffar Shamelo. I think everybody know. He spends every day write at least 30 minutes per day, and then he wrote every day publish newspaper alone. So I impressed with him. Dan bila saya dengar dia punya talk, dia kata saya tulis 30 minit. You just spend one day and one time in satu sudut sehari 24 jam tu. Cuba daripada kita mengapu-ngapu Facebook ke, membawang ke apa, cuba you spend your time in 30 minutes every day. So secret 5 is reda dan selalu banyak sedekah. I always give sedekah, but sikit pun tak apa, gula ke apa ke, kata-kata yang baik itu juga sedekah. Sebab the more you give, the more you can get back. Terima kasih siapa yang belajar makan semalam. 4 orang yang belajar kita makan semalam, insyaAllah adalah keberkatan ya. So tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. So kalau paper kita rasa tak publish cubalah sedekah. Sedekah, lepas sedekah tu insyaAllah publish dum. So secret 6 is I got a family support. I have a family support, good. My husband and my family support. And the secret 6 is join many course. Jangan pergi course saya yang cakap ni je. Pergi banyak course. E-book, penulisan. Saya tu pergi macam-macam kursus. Sebenarnya bila kita pergi kursus tu, kita akan dapat knowledge or experience from the speaker. So we can get it from it. So banyak. Jangan puas hati dengan satu course. Banyak-banyak. Sekarang murah. Kos RM30, RM20 dah dapat. Just spend 1 hour and go there. And you will get benefit. Jangan risau. Majlis ilmu ni mesti akan ada walaupun sedikit. Kita kata akan ada ilmu baru. So we need to improve our knowledge every day, every month. We need to improve. Sebab bila kita pergi, memang diorang tu dah banyak gagal. So kita belajar daripada kegagalan mereka. It's one of the shortcut lah. Shortcut. Okay, baru masuk
Itu motivasi. Okay, are you ready? Are you ready? Are you here with me? Any feedback? Yeah. Alright. Okay, dah boring. Okay, penulisan kreatif. So, in the penulisan kreatif, we have penulisan dalam akhbar, penulisan dalam majalah, and penulisan buku, dan penulisan anekdot. Okay. So, untuk to publish penulisan, the first thing you need to do is you need to study the style of the article from the newspaper that you want to publish. So, kalau nak publish dekat Malaysia Gazette, pergi baca Malaysia Gazette punya style. Macam kita nak publish journal, macam kita nak publish article, so we need to go to the to the journal. Hello, any problem? To the journal and study. Begitu juga dengan surat khabar, kita kena pergi ke surat khabar itu dan kita kena study macam mana style surat khabar tu. So I give you contact. Just contact, you email je dekat diorang. So kalau you nak email, you can email to the editor, to the Malaysia Gazette, ataupun STP. And you can write in English also, an STP. Ataupun Berita Harian, Sinar Harian, Awani Editor. Tapi jangan hantar banyak-banyak. Hantar satu surat khabar sekali. Kalau reject dalam seminggu tak publish atau seminggu ke 2 minggu tak publish, kita rasa dia memang tak nak publish. So surat khabar kita hantar dalam seminggu, kita kena hantar kat tempat lain. Kalau saya bagi masa seminggu je, kalau tak ada saya hantar tempat lain. Lepas tu utusan, boleh pergi utusan, boleh hantar The Star for English and STP, Sinar Harian, Cosmo. Ada yang hantar banyak tempat, tak boleh, dia kena hantar satu tempat saja. So publish one place only. And then kita ada Berita Harian Rencana atau Berita Harian ataupun utusan. Just to say that when there is no input, there is no output. So you need to read more. So this the brain. The brain will be Aspa, macam tak dengar lah Aspa. Okay. Aspa dengar. termute. Aspa termute. Now, okay? Okay, now okay. Okay, you all dengar saya lagi Ke dah boring? Dengar. Alright. Dengar? Alright. Okay, this is the brain. Dah boring dah tu. Okay, this is the neurons. The neurons, sebenarnya lebih banyak kita baca, lebih banyak neurons will be stimulate, lebih banyak mencapar. Kalau kita tak baca, nanti kita punya otak akan kecut, nanti kita pun lambat berfikir dan kita lagi cepat tua. Kita walaupun dah tua, dah 40, tapi jiwa mesti muda dan segar. Alright. So, bagaimana kita ingin bermula? Untuk cepat menulis artikel yang berkualiti, anda perlu mengisi sendiri, dapatkan inspirasi. Yang terakhir akan datang apabila anda mempunyai bahan yang cukup dan berfungsi. Puaskan maklumat. Semak segala perkara yang berkaitan topik yang anda pilih. Cuba search banyak, tengok. Kita copy paste, lepas tu kita ubah sesuai. Sebaik sahaja anda mempunyai sudut pandang anda sendiri mengenai masalah itu, dapatkan kerja. Tulis. Mulakan dengan definisi, meletakkan tugas atau soalan bergantung kepada apa yang anda ingin tuliskan. So senang je nak tulis akhbar ni, ada 3. Biasa. Semua tulis karangan kan. Dia semua ambil SPM kan. So kita perlu ada intro, kita kena ada isi dan kita ada penutup. Biasanya intro tu pada bahagian pertama tulislah 3 hingga 4 ayat. Biasa penulisan rencana tak banyak pun, 800 hingga 1000 patah perkataan. Okey? 800 hingga 1000 patah perkataan. So pengenalan ataupun problem statement,
ataupun pencetus, anda harus menulis 3 hingga 4 ayat. Teruskan gaya penulisan anda memandangkan kehendak editor dan stylist of the majalah ataupun akhbar. So, selepas kita stimulate dia punya tajuk dan kita buat isi. So isi pun ada apa? Ada main statement, ada isi, ada tutup. Ia boleh terdiri daripada beberapa bahagian. Adalah penting yang pakai kandungan utama, intipati masalah yang sedang dipertimbangkan. Dan akhirnya, kalau saya USIM ni, saya galakkan kita adalah ayat Quran ataupun hadis lah kat ujung tu. So pakai pengajaran lah. Dapatlah sikit kita ni USIM. So John mungkin boleh tulis dengan siapa lain untuk ada tutup. So bahagian ketiga mungkin mengandungi kesimpulan, nasihat khusus mengenai topik pemikiran anda. Dia macam take home message lah untuk yang ending, supaya orang balik tu dia dapat tahu apa yang kita nak sampaikan. Arahan umum, jangan bekerja pada artikel dalam mood yang tidak baik tanpa keinginan. Selesai bila so kalau kita tak ada mood, tak syok agak. Sebab hari tu saya buat apa ni, khusus bengkel lah. Ada berapa, daripada 30 orang 5 je yang hantar. Ikut mood juga sebenarnya. Tapi selepas tu ada lagi yang hantar berterusan. Sebab mood dia tak sampai, dia tak boleh tulis. Kreatif, nama pun penulisan kreatif. So kita perlu ada mood, kita kena pergi pantai mungkin. Kita kena tidur hotel, kita kena makan-makan, borak-borak. That's why kadang-kadang saya keluar, jumpa orang lain. Sebenarnya nak cari idea sebenarnya. Nak cari idea. Bila kita jumpa orang-orang luar daripada bidang kita, banyak idea. Dia tengok luar, dia kadang-kadang merayau sana, merayau sini. Nak cari idea. So, sebab penulisan artikel ni is a very creative and dia memang dia bukan macam buku lah, dia kena versatile. So tulis artikel mengenai acara itu selepas anda melawatnya. Ini adalah cara yang terbaik untuk mengumpulkan maklumat. Pergi satu tempat, kita tengok tempat gelandangan, kita tengok apa dia buat kan. Cuba keluar kan. Membangunkan gaya penulisan anda. Saya start pukul tadi lambat. Saya start 9 suku. Saya nak habis 10 suku. Boleh tak Azrul? Boleh Asfah, 9 sampai 10.30 pun boleh. Tak ada masalah. Boleh je, kita berminat. Boleh. Okay. Sorry. Kadang orang boring dengan Asfah ni cakap mengapu. Okay. So, 1 jam Fokus. Okay. Sorry. So, membangunkan gaya penulisan anda. Mungkin kerja anda akan membezakan corak pertuturan yang luar biasa. Hanya kepada anda. Tulis artikel mengenai seseorang yang akan anda dapatkan selepas anda mengumpul lebih banyak maklumat tentangnya, sekiranya itu membuat dan sebagainya. Cuba menulis teks yang mudah dan mudah dibaca. Mudah je, jangan terlalu kompleks. Jangan nak cerita pasal root canal treatment, ada H-file 17, 18, lepas tu macam complicated technically. No. Just simple. Elakkan tawaran reka bentuk yang kompleks. Interleukin 7, 18, masuk sana, masuk sini. Simple je. So ada orang hantar saya, ya Allah complicated je dia punya ayat. Aku tak macam mana. Pening. So saya tunggu malam. Dia kata tunggu malam. Nanti saya jawab malam. Kena tenang, jawab nak betulkan pun kena ada mood juga. So, tengah serabut-serabut ni tak boleh. So, mengetahui pandangan rakan, saudara kenalan tentang masalah topik anda. Pandangan luar boleh memberi anda maklumat berguna. So, mengambil rehat. Ia tidak selalu berlaku bahawa teks itu tetap dengan mudah dan dalam satu nafas. Jika anda merasa ketegangan, pergi minum kopi. Bersiasat di sepanjang jalan. So, kita relax. Kita penulisan artikel kreatif ni kita tak boleh stress. Macam tulis jurnal, research kan serabut. Terlalu banyak peraturan lah apa kan. So ni kita santai. Pergi ke pergi ke KLCC, KL Tower, mana Asfah pergi KL Tower cari ilham. Dia kan ada, dia cari ilham tu. Saya mengayau tu cari ilham. Harap ada pelepasan dengan izin. Okay. Selepas anda selesai artikel, tunggu sebentar.
Bila kita tulis tu kita relax. Okay? Anda perlu membaca apa yang anda tulis kepada segar. Persepsi akan berbeza. Lebih objektif yang lebih penting. Dah tulis tu relax dulu. Okay, pergi minum kopi, jalan-jalan. Ataupun pergi mana. Lepas tu baca balik. Okay? Ataupun suruh orang lain baca. Okay. Cliffhanger. Cliffhanger ini ada dalam bahasa Melayu babak tergantung. Kita kadang-kadang buat ayat tu terkobar-kobar orang nak baca. Itu gitu. Pernah tonton drama Korea? Kak Yu pernah? Dulu pernah dia dah kahwin ni. Dia dah kahwin ni dia dah tak ada masa. Kenapa kita rasa tak sabar-sabar nak tunggu episod seterusnya? Kan? Sebab setiap hujung drama mereka letak cliffhanger. Cukup-cukup recah sahaja untuk goda kita terus ke pasal. Nak tengok lagi So kawan saya dia sampai sehari 8 jam tengok cerita Korea. Saya pun tak tahu apa cerita. Okay. Maknanya ada benda yang menarik sampai mengambil masa berjam-jam. Macam mana nak buat headline guna teknik ini? Saya berikan satu framework ringkas. Ayat cliffhanger. So, okay. Tunggang isu semasa. Kita kena hot lah sekarang jangan buka Facebook tu apa. Nelofa lah apa. Itu hot tu. So kita kena tahu cerita hot So apa isu semasa atau benda viral yang berlaku? Cari Facebook, Twitter, kemudian tunggang isu tadi. Biasa budak-budak muda lah, geng-geng Hazira ni hebat lah benda-benda sini. Kita dapat 40 ni kurang sikit Ingat tak dulu media akhbar tentang menteri pasal stoker hitam memang masa tu so cerita hot lah, cerita pasal stoker hitam. So cerita pasal stoker hitam Kalau ingat contoh tunggangan, apa persamaan stoker hitam dengan stoker keluaran kami? Cuba cerita hot sekarang. So masalah, so ini yang paling mudah dibuat. Contoh framework ayat yang biasa orang gunakan, putaran masalah dan ciri cara untuk mengelakkannya. Contohnya, harga rumah makin naik. Rupanya ini teknik beli rumah pada bawah harga pasaran. So sekarang masalah orang apa? Tak ada duit. Tak ada orang COVID-19. Apa benda ni? Sekarang nak puasa. Cerita pasal kecil manis dah tinggi. Keris apa ke? Cuba cari. Cuba research masalah. Orang tak ada kerja. Apa kita nak bagi jalan penyelesaiannya? Harga rumah naik. Macam mana kita bagi jalan penyelesaian? So buat saham ke apa ke? Beli emas lah macam-macam sekarang. So berpada-pada menulis tajuk clickbait. Apabila menulis tajuk clickbait, berpada-pada. Jangan sampai misleading atau isu yang tidak mahu. Seperti isu perkauman atau isu rumah tangga orang atau kita kaitkan seseorang. Kalau boleh jangan. Isu-isu sensitif ni kita jangan sentuh. Okay, this is a artikel yang saya tulis dengan Dr. Natasha. Kita berita harian. Berita harian ni kira kuat, susah sikit nak masuk. Kalau dapat ni, baguslah. So, integrasi nakli akli melahirkan doktor perubatan Muslim. Saya tulis pasal gigi. Lepas tu dia gabung gigi dengan medik. Patutnya ada 2 artikel tapi dia gabung jadi satu. Jangan pisahkan agama dan sains. Ni saya kata Dr. Habibah, dia pakar linguistik. Ayat dia memang power, saya suka. Kata ya Allah, boleh saya baca dia punya ayat. So kita belajar sebenarnya daripada pakar-pakar linguistik dan sebagainya. Okay. So ini buku saya. Lepas tu ini ada pengalaman saya lah. Bila you tu tolong saya kena komen dengan pakar editor. Bila satu Malaysia adalah pakar-pakar editor, pakar-pakar bahasa Melayu yang komen bahasa kita. Kata mula-mula saya hantar. Lepas tu dah hari-hari hantar, kata malas lah hantar lah. So dia kata, boleh tak akak ajar saya macam mana saya nak baiki? You tulis, dia kata, you punya word salah, dia kata. We as an editor, pakar dalam 1 juta ke 2 juta orang yang baca tu mesti ada pakar bahasa Melayu, pakar editor. Kau salah sikit, koma, di pendek, di jauh, apa-apa bahasa. Ada orang tak sedap, macam kita lah. Pasal gigi, kita tak sedap ya kan. So kita kalau pakar bidang tu, bila tak betul kita tak sedap. So dia pun komen, tak sepayuk you listen. Please give me to read first before you kata. Mula-mula 1-2 saya tunjuk kat dia lah. Lepas tu tak apalah, macam mana nak belajar, kata. Okay, you go to the Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, you all ni. So ada perkataan-perkataan yang you rasa macam
macam tak betul ke apa, you go to the Dewan Bahasa dan Pustaka, I give a website, so check. Pemimpin perlu jadi tauladan. Rupanya tauladan ni tak ada dalam Dewan Bahasa Pustaka. Dia jadi teladan. T-E-L-A-D-A-N. Aduh. Salah. So cuba check. Ada perkataan berpada-pada. Ada tak? Jarak ke tak? COVID-19 tu macam mana dia tulis dekat Dewan Bahasa Pustaka? Rupanya COVID-19 tu COVID huruf besar -19. Itu semua. Adalah orang yang tengok-tengok. Kadang-kadang surat khabar yang kita hantar ni dia tak check pun. Macam Gazette dia tak check. Dia publish apa. Kalau silap. Tapi biasanya surat khabar yang lambat macam Berita Harian, Utusan tu, dia sebenarnya ada editor yang thoroughly check. Tu yang kadang-kadang susah nak publish. So untuk mula-mula ni kita asal publish lah kan. Yang penting nak publish first artikel, nak pecahkan telur, baru semangat. Baru boleh hantar ke surat khabar yang hebat-hebat. Bawa masa ni simple-simple dulu. So itu surat khabar. Saya ada attach dalam ni, dalam apa nama, dalam ni saya letak dekat file dalam ni ke? Ni nampak ni. Saya letak bengkel penulisan kreatif. Saya ada saya ada lampirkan contoh-contoh dengan hari ni punya talk. So siapa yang nak baca boleh baca sebagai rujukan. It's not the best one, tapi bolehlah tengok cara-cara dia tulis. Saya juga ada tulis, ada sharekan juga template I think. Ya Allah, sorry. Contoh-contoh. Sorry. Saya ada share contoh, tak ada kat sini, nanti saya share template template untuk ni lah. So basically saya dah attach kat sini. So penulisan majalah. Ada orang dia kata aduh surat khabar ni susah lah kan. Nak tulis majalah lah. Majalah dia dalam 1000 patah perkataan. Saya suggest ada 2 majalah, satu Cosmo, satu lagi majalah sains. So you go to http majalah sains. So ini adalah syarat untuk menulis. Apa sahaja artikel asasi dengan sains teknologi. Dia ada beberapa genre masukkan. Itu dia mensasar pembaca awam, bukan jurnal. So baca macam mana dia tulis. Sebenarnya artikel original bukan copy paste. So hantar ke dalam ni. Dia 1000 patah perkataan. Boleh tengok contoh dalam ni. You boleh juga hantar ni. Tapi majalah sains ni tak ramai. Tengok dalam 1000 orang. Tak hot lah gitu. Tapi boleh juga nak hantar. Asalkan publish lah kan. Ni ada banyak. So bila buka kategori ni, pergi majalah sains ni, so ada banyak. Maybe kita sesuai untuk perubatan dan kesihatan. So anything bicara saintis kan, you go to the website and you search. So macam mana dia tulis? Saya tengok simple je. Dalam 800 patah perkataan juga, dia letak gambar sikit apa semua. And then you publish. Macam gigi semua kita boleh letak kat sini. So ni adalah berkaitan dengan majalah sains. So just email mereka ke editor majalah sains@gmail. So ada juga satu lagi majalah, itu Dewan Kosmik. Dewan Kosmik juga dia ada the font yang kita boleh email dia juga. Dia adalah dia punya font dan email dan sebagainya. Lastly penulisan anekdot. Penulisan anekdot yang Dr. Azrul mungkin nak buat. Mungkin kita boleh siapkan satu buku anekdot atau sebagainya. Cerita ringkas yang ada pengajaran santai, sedikit introduction, isi dan penulisan atau pengajaran. Masukkan sedikit dialog ataupun monolog supaya menyerikan cerita. Perkataan aku dimasukkan dalam cerita yang dibuat. So ni cerita, anekdot dia cerita, cakap je. Aku hari ni buat apa. Lepas tu ada pengajaran. So thank you for today. Ada soalan? Okey, terima kasih
Thank you so much to Dr. Aspalila for the I think inspiring talk. Saya rasa sangat kagum lah dengan 44 artikel dalam masa 3 bulan. I think it's a very high achievement lah untuk seorang pensyarah. Jadi saya harap kita jadikan sebagai apa orang kata motivasi untuk kita menulis macam Aspa juga. Untuk sama-sama naikkan Please do better. All better. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, so saya buka untuk I open the floor untuk soalan kalau ada. Ada yang nak bertanya soalan? Assalamualaikum. Saya tanya soalan. Okay, Dr. Hisham silakan. Okay, terima kasih Dr. Aspa atas lecture yang diberikan. Nak tanya pasal anekdot ni. Saya kurang faham lah. Anekdot ni dia mesti berdasarkan pengalaman sendiri ataupun boleh kita bagi berdasarkan imajinasi kita. Ataupun kalau imajinasi kita tu setakat mana imajinasi yang boleh diterima. Tu je lah. Imajinasi. Kau nak imajinasi ke mana tu? Okay, sekejap Saya akan share sikit anekdot ni contoh lah. Saya rasa semua orang memang boleh tulis lah. Pengalaman air mata seorang ibu. So ini cerita pasal motivasi lah. Cerita pasal masa saya kecil lah. Aku dilahirkan di dalam keluarga yang sederhana. Ayah aku seorang postman, mak aku seorang suri rumah. Sepenuh masa dan mengambil upah jahit baju untuk menambah pendapatan. So ini cerita pasal saya lah. Saya dulu nakal semua kan. Lepas tu satu hari mak saya nangis. Mak saya nangis kata sebab saya dapat keputusan merah dalam peperiksaan. Semua merah. Lepas tu tiru dalam peperiksaan. Lepas tu mak saya nangis. Daripada mak saya nangis tu saya tersentuh. Lepas tu daripada tu lepas tu saya ada buat sedikit dialog Ayah tak nak datang. Mak saya yang datang ambil. Mak malu dengan keputusan kamu. Ini dialog mak saya cakap. Kamu tahu mak siang malam jahit baju untuk duit kamu sekolah. Ayah mengayuh basikal. Bapa saya postman. Untuk menghantar surat demi mendapatkan wang mencari nafkah. Demi sekolahkan kamu. Tetapi kamu bermain dan tidak fokus dalam pelajaran. Mak kecewa dengan kamu. Ini memang dialog sebenar. Maka saya nakal dulu. Sekarang pun nakal juga. So aku mula tersentak. Aku selama ini membuang masa dan tidak menumpukan pelajaran. Masaku dihabiskan dengan bermain dengan mengacau kawan-kawanku. Aku mula berubah. Ini monolog Ini dialog. Ini dialog antara kita dengan ibu kita. Lepas tu ni monolog. Aku mesti berubah. Siapa yang akan mengubah nasib keluargaku kalau bukan aku? Sebenarnya daripada peristiwa tu aku telah insaf. Ini pengajaran kita nak tutup. Maka semenjak daripada peristiwa itu, aku telah insaf dan belajar bersungguh-sungguh. Aku bertekad tidak akan membenarkan ibuku kecewa lagi. Aku tidak akan membenarkan ibuku menangis lagi kerana kemalasanku. Alhamdulillah. Setahun selepas itu aku dapatkan seorang pelajar terbaik. Insaf. Selepas itu jadi SPM dan seterusnya masuk universiti dan berjaya. So kita memberikan pengajaran kepada masyarakat. Kita pernah gagal dan kita cerita kehidupan. Saya rasa semua orang pernah gagal dan semua orang ada pengalamannya yang tersendiri yang kita boleh share kepada masyarakat supaya menjadikan pengajaran. So jangan sayangkan, jangan tak share. Benda tu penting share. Bukan kita nak tunjuk ke apa tapi benefit to others. Okay ke Hisham? Okay. So basically kita share pengalaman kita lah. Ya, kau tolak semua grammar ke apa, kau cakap je. Kau rasa Hisham kau boleh tulis macam-macam pasal anekdot. Pengalaman kita banyak kan. Saya cuba. Maybe Dr. Aspa kalau kita ada imajinasi mungkin selagi mana imajinasi tu masih masuk akal boleh lagi kot. Untuk tulisan anekdot. Aku tak tahu lah apa Isya punya cerita hantu ke boleh juga. Ni mesti hantu. Tapi kalau di luar imajinasi akal tapi betul-betul berlaku macam mana tu? Aduh. Tak ada pengajaran tak? Pengajaran kita jangan lupakan Allah tu je lah kot.
Boleh masuk Mastika Syam. Syam, Mastika. Dah lama tak baca. Ada lagi ke Mastika? Tak apa, Anecdote sebenarnya kita boleh publish juga sendiri kan Azrul, kita compile Anecdote. Mungkin siapa yang kita dah ikan, mungkin siapa, bukan semua orang boleh tulis surat khabar. Seseli saya pernah buat 30 orang, 5 orang je yang boleh tulis rencana sebenarnya. Yang lain boleh tulis anecdote, lain ada tulis penulisan. As long as kita publish, boleh naik RPI fakulti insyaAllah. Okay, terima kasih. Alright, thank you Dr. Hisham. Ada siapa-siapa lagi nak bertanya soalan? Anyone else that have some burning questions? Kalau kita hantar artikel semua ni, dia free ke kita kena bayar? Free. Online. Dia tak bayar kredit kat kita ke? Aku pun tak dapat. Dia macam ni. Kita ni kan tak berapa nak glamour kan. Orang pun tak kenal kita. Kalau kau dilatih sebagai editor atau penulis, ada bayar sebenarnya. Satu artikel RM200. RM200 ada utusan bagi 300. Itu dah tahap Tok Guru lah. Saya macam Salida, Dr. Sreni tu dibayar lah. Saya tidak lagi. Saya buat tu semata-mata nak dapatkan peningkatan publication lah. Tapi mungkin selepas kita glamour, bolehlah nak demand. Tapi masa ni kita buat free untuk naikkan publication. Terima kasih. Dr. Aspan nak tanya soalan? Kalau kita, macam kita contoh kita dah tulis dalam bahasa Melayu, lepas tu kita translate ke English, lepas tu kita hantar ke contoh paper English, boleh ke atau tak boleh? Macam kita journal kan kita tak boleh double kan, tapi kalau artikel macam mana, ada tak polisi macam tu? Saya pernah tanya Dr. Suryani, dia kata 30%. Only 30% can same. This is the difference. Tak boleh sebiji-sebiji. Alright. Tapi masih boleh lah, macam contoh topik yang sama tapi kita translate masih okey lah. But no, kena 30% sahaja. 70% is a new one. Okay. Alright. Ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan? Okay, right. Okay. Tak ada Aus understand Aus and Dr. siapa tu? Aus dengan siapa? Safa. Hopefully Aus understand. Aus boleh hantar NST. Alright. Okay. So saya rasa setakat tu je ke? Dr. Aswan sekejap saya tengok. Ada soalan daripada Dr. Akma. Okay. Oh ni soalan dari Akma, Dr. Aspa. Dia tanya ada tak pernah terjadi artikel kena retract atau dia tarik, maksudnya artikel tu dah publish. Lepas tu kena retract daripada publication, mungkin ada isu ke, ada pernah jadi ke macam tu? Ada sekali tu dia publish hari ni, lepas tu hilang. Kata kenapa pula? Dia kata boleh dah publish esoknya. Tapi ada tak isu yang sampai macam, yelah kita takut juga kita tulis, tapi kita takut juga apa yang kita tulis tu mungkin menyentuh atau menjadi isu pada orang, pada setengah-setengah pihak. Ada tak kemungkinan kita di ban contoh ataupun retract, ada tindakan ke, ada ke jadi macam tu? That's why kita kena berhati-hati bila kita tulis tu. Jangan sentuh pasal politik, jangan sentuh pasal kaum. Benda-benda sensitif kan, yang tiga tu kita tak boleh sentuh lah. So kalau boleh more kepada education ataupun knowledge sharing lah to the society. Jangan sentuh individu, jangan sentuh. Macam umum je lah, kita buat umum. Itu nasihat saya lah. Tak pernah lah retract lagi. Kalau publish lah, dia tak retract. Kalau tak publish tu tak sempurna lah, ada lain dia tak suka. Jadi yang kita hantar tu dia orang akan check jugalah sama ada sesuai tak sesuai. Kadang-kadang dia tukar tajuk. Tajuk macam tak sedap, dia tukar tajuk. Macam tu lah. Tapi isi basically dia memang tak sentuh. Because kalau kita datang Malaysia Gazette is a pendapat lah. So pendapat is from our view lah.
So sebenarnya as an academician, tak ada orang boleh halang kita nak luahkan apa yang kita is in our thoughts. No people can stop us to explain our thought. Itulah, we bebas, tapi kita ada ethics yang perlu kita jagalah as an academician. Okay, alright. Okay, so saya rasa tak ada slide. Ada. Sorry. Iza, sorry nak tanya. Iza. Okay, sorry Iza. Silakan. Apa ni, kalau kita hantar artikel tu, kalau dia reject dia bagi tahu ke? Yang mana tahu kita punya isu tu sama ke dengan orang yang pernah tulis ke kan? Tak, dia tak beritahu, tak balas pun. Okey. Tak balas pun. Faham sendiri je lah. Kita check sendiri, kau dalam seminggu tak ada, hampir ada orang ni. Okay. Sebab saya hantar dah banyak. Ada sekali tu dia message. Sekali je dia message. Dia kata doktor, terima kasih hantar banyak sangat artikel ke Malaysia Gazette. Kita orang nak buat satu slot untuk doktor. Tapi sampai sekarang dia nak buat macam video conference untuk saya lah. Tapi sampai sekarang tak tahu. So sebenarnya dia tak balas langsung email saya. Tiba-tiba je dah publish macam tu. Kau jangan harap sebab kita bukan editor yang dipilih. Kita yang hantar. Suka rela. Betul. Okay, faham. Thank you. Thank you. Alright. Aspa, ada lagi soalan dari Akma. Dia tanya, kalau ada ilustrasi, contohnya gambar atau image, bolehkah kita hantar sekali atau nanti Akbar yang akan pilih dan tambah? Buat masa ni apa yang saya hantar dia tak ambil gambar. Kalau you perasan dekat surat khabar, dia tak ada gambar. Ada perkataan je. Yang gambar yang ada tu dia pilih sendiri. Dia pilih sendiri. Untuk macam bagi interesting lah. So untuk yang nak ada ilustrasi sendiri ni, saya cadangkan pergi majalah sains. Hantar majalah sains. Okay. Aku mau. Let's say yang artikel yang kita dah buat ni, kita hantar terus email tu lah yang Aspa bagi yang Malaysia Gazette dan email tu lah kan? Dalam bentuk PDF ataupun Microsoft Word Aspa? Words supaya dia boleh ubah. Okay. Words Okay. Ada lagi soalan? Saya rasa mungkin tak ada dah. So, Alhamdulillah, saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada speaker kita hari ini, Dr. Aspa Lela, kerana telah sudi berkongsi ilmu dan pengalaman and achievements. Saya harap lepas ni kita semua di FPG akan lebih bersemangat untuk menulis dan lebih popular selepas ini FPG di mata dunia. Okey, sedikit kesimpulan untuk peringatan semua. Strategi yang Aspa kongsi tadi ada 7. Satu, doa. Kita jangan lupa doa dan doa mestilah spesifik. Kedua, plan and focus. Ketiga, teamwork. Keempat, good mentor. Kelima, redha dan banyakkan sedekah. Keenam, good family support. Dan last sekali, kita mesti selalu join kursus-kursus yang boleh perbaiki mutu penulisan kita, insyaAllah. Okay, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Setinggi-tinggi penghargaan kepada speaker kita hari ini dan juga Timbalan Dekan dan juga Dekan jika masih ada. Kita sudahi bingkai kita. Untuk pagi ni kita tutup dulu. Nanti dalam 12.30 macam mana Azrul nak meet up lagi ke macam mana? Okey, macam ni, untuk senang, saya rasa nanti selepas sekarang dia 10.20 kan, sampai 11.30 ke, sampai 11.30 sampai pukul 12, siapa yang dah siap artikel, bagi tahu nama dan tajuk artikel tu dan tempat kita nak hantar tu di WhatsApp group lah, senang. Teams ni kita tutup. Kita bagi kat WhatsApp tu nanti kita akan listkan. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu list. Lepas list, nombor 1 akan email artikel daripada nombor 2. Nombor 2 akan email artikel daripada nombor 1 untuk check lah. And then letak nama, kita hantar pada pukul 12.30 ke 1 lah insyaAllah. Boleh tak macam tu? So kita sharing guna WhatsApp Untuk sharing tu kita email, artikel tu kita email, tapi semua saya nak ada nama dengan tajuk supaya kita dapat membahagilah. Sharing kita tu kita pilih kan? Apa dia? Pair.
Kita bukan buat pair. Siapa yang dah buat artikel, dia akan jadi pair. Kalau kita assign sekarang pairing ni macam tak tahu ada yang sempat buat, ada tak sempat buat kan. Jadi untuk senang, Saya cadangkan, saya cadangkan semua dia pensyarah ni dia ada chemically bonding kan. So kita tak paksa. Kadang-kadang dia suka kat kawan dia kan supaya tulis. So kita mungkin bebaskan dia orang boleh cari pairing yang dia suka. Untuk dia tulis. Itu pandangan saya lah. Boleh. Nak pairing boleh. Tapi pastikan kalau boleh lah. Yang untuk increase publication at least dapat 2 kan. Satu pair tu at least tulis 2 lah. 2 artikel. Dalam 500 hingga 1000 patah perkataan Naspa. 800 hingga 1000. 800 ke 1000. Jadi lepas dah pairing tu listkan jugalah dekat WhatsApp group kita nanti. Jadi yang tak ada pair tu nanti dia pair ikut nombor je lah, senang. Okay. Ataupun siapa yang dah siap artikel, terus letakkan nama dengan tajuk dekat dalam WhatsApp group tu. Nanti macam tu giliran lah, 1, 2, dia share lah. 3 dengan 4, 5 dengan 6, macam tu. Sedang macam so tu. Kita akan share melalui email dengan pair masing-masing, tapi kita buat satu WhatsApp group lah untuk penulisan popular ni. Tak WhatsApp group pensyarah je lah, senang. Tak payah banyak WhatsApp group penat nanti. Nak that. Jadi nanti saya akan letakkan list dekat dalam group pensyarah. Dah tahu siapa pairing dia. Kalau ada lah artikel boleh letak. Lepas tu emailkan sendirilah pada kawan awak, kawan tu lah. And then lepas check pukul 12 ke pukul 1 boleh hantar terus lah. Okay, alright. Siapa nak buat pair. Yang tak ada pair dah ada tulis sendiri, dan letak je lah nama dengan tajuk. Dia pair dengan orang yang tak ada pair lah, macam tu. Okay, alright. Boleh Okay, boleh. So boleh ya semua. Hari ni dah selamat. Kita dapat 2 publication. Dah settle dah kita punya bukan settle lagi lah, dah selamat lah tu juga. KPI tahun ni. Okay, so saya harap semua yang join bengkel pagi ni, I hope everyone who joins the workshop today can pair up, or maybe if you don't have. Boleh Aspa? Kok ada yang nak tanya pada Aspa personally, boleh Aspa? Boleh. Okay. Boleh WhatsApp personally kan? Betul. Terima kasih Aspa. Okay, thank you very much again to Aspa and Dr. Azrul. So kita tutup lah kita punya bengkel hari ini dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-As. Okay, so minta maaf tak ada minum pagi disediakan, kena cari minum sendiri. Okay, so thank you guys, thank you so much. I think we will update each other dalam WhatsApp group pensyarah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Aspa, terima kasih Kak Ju.